Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli abda'u bihamdin musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyi ursila amma ba'd. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila qawlihi alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi yang barakah ini, hari Khamis, ya, hari 10 hari bulan Jun 2021. Majlis pada pagi ini lebih kepada pengajian tentang guru ta'mir dalam negeri Perak, ya, dan insya-Allah pada pagi ini izinkan saya untuk berkongsi, memberi peringatan kepada sidang jemaah sekalian tentang banyak perkara kebaikan, banyak perkara ma'ruf yang baik boleh kita lakukan pada bila-bila masa. Dan peluang untuk melakukan kebaikan ini telah dimasukkan dalam salah satu tajuk yang telah ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, dalam kitab beliau. Imam An-Nawawi seorang ulama yang sangat tersohor, telah meletakkan dalam bab yang ke-13 tentang jalan-jalan yang banyak untuk melakukan kebaikan. Ya, peluang kebaikan yang dibuka luas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam pelbagai sudut kehidupan kita, di mana saja kita berada, boleh kita lakukan di mana saja. Peluang itu Allah berikan kepada kita. Dan pada hari ini, oleh kerana kita berdepan dengan satu musibah wabak yang sangat besar, tajuk ini saya nak cantumkan, saya nak hubungkan buat kebaikan itu dalam proses PKP 3.0, ataupun lebih khusus lagi ialah jemaah yang berada dalam PKPD, ya. Dan untuk makluman sidang jemaah sekalian, ya, kawasan yang saya diami ketika ini berada dalam kawasan PKPD, iaitu Batu Sembilan Lekir, Tanjung Kepah dan Sungai Lombong, Setiawan, Perak. Ketika ini memang, ya, saya berada dalam suasana bermula 6 Jun sampailah 19 Jun nanti tidak boleh keluar daripada rumah, dan segala makanan dihantar oleh JPAM ataupun JKM, ya, untuk kami berada dalam kuarantin yang telah dilakukan pada tempat ini, ya. Baik tuan-tuan dan puan, dalam sesi kali ini lebih kurang dalam 30 minit lebih kurang lah, ya, saya nak kongsikan bersama dengan tuan-tuan tentang isu cuba kita lakukan dalam kehidupan ini, peluang yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan al-ma'rufah. Kebaikan itu sangat luas, ya. Dan saya petik dalam beberapa hadis Nabi SAW, ya, saya mulakan iaitu hadis yang ke 134 dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, yang berbunyi an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah, ya, kullu ma'rufin sadaqatun, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, daripada Jabir radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ia bersabda, satu kebaikan, setiap kebaikan itu kullu ma'rufin, setiap benda yang baik, ya. Benda baik ni apa? Kita tahu sangat banyak benda kebaikan itu. Hatta senyuman yang dilakarkan oleh seorang manusia itu ketika ia bertemu dengan para sahabatnya, berdepan dengan rakan taulannya, itu juga adalah sedekah. Kullu ma'rufin sadaqatun, ya, setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam ini,
kesemuanya adalah sedekah berniaga dan dikira sebagai baik. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, pada saat dan ketika ini kawasan satu Malaysia telah diisytiharkan PKP 3.0 menyebabkan kita berada dalam kawasan yang tidak aman. Kita diberi ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ujian itu untuk memberikan peluang untuk kita melakukan kebaikan, untuk memberi kita jalan untuk lebih mendepani pada masa hadapan. Mungkin ya Allah uji kita dalam tempoh sebegini rupanya satu ujian yang sangat besar berada di hadapan untuk kita tempuhi. Dengan pengalaman ini, dengan pengalaman kehidupan sebegini rupa, kita dapat mendepani satu musibah yang lebih besar mungkin, ya, na'udzubillah min zalik. Baik tuan-tuan dan puan, ya. Baik, dalam kehidupan kita ini, dalam era kehidupan kita ini, peluang yang kita lihat apa yang berlaku kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum apabila mereka itu berada dalam satu tempoh yang kesukaran. Contoh sebuah hadis iaitu menceritakan ahli dusur, iaitu ahli gelandangan yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah, yang mana ahli dusur di kota Madinah ini, kalau kita sabitkan pada zaman kita ni, golongan yang tak ada rumah, yang tak ada peralatan, kemudahan asasi, yang dikhabarkan bahawa ketua ahli dusur di kota Madinah zaman Nabi SAW ialah Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi beliau adalah sama-sama yang berada, kumpulan yang berada dalam golongan yang sangat sukar. Satu ketika para sahabat Nabi SAW itu berasa sangat cemburu dengan para sahabat yang kaya raya, yang dapat melakukan ketaatan perintah Allah itu lebih baik daripada golongan yang fuqara dan masakin, golongan yang miskin. Ya, sebagai contohnya sebuah hadis Nabi SAW, anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahli dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa nasumu kama nasum, ya, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Baik tuan-tuan lihat, puan-puan perhatikan bahawa semangat para sahabat ini, mereka sangat berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, sebagaimana firman Allah, untuk berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Daripada para sahabat Nabi iaitu Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahawasanya beberapa orang para sahabat Nabi pernah mengeluh kepada Nabi, bertemu dengan Nabi SAW, wahai Rasul, orang-orang kaya di Madinah ketika itu pergi dengan membawa pahala yang sangat besar. Mereka mengerjakan sembahyang salat seperti mana kami sembahyang. Mereka kaya, mereka tunai salat, ya, seperti kami juga. Mereka berpuasa seperti mana kami puasa. Kami yang miskin ni puasa, mereka puasa perintah Allah, ya. Kemudian mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Lalu para sahabat yang miskin ahli dusur ini mengadu, bukankah ya Allah, bagaimana mereka bersedekah, kami tidak mampu untuk bersedekah. Ya, mereka mahu juga untuk melakukan kebaikan di mana saja berada. Dalam hadis ini menunjukkan kita peluang untuk kita lakukan kebaikan itu, ya, Nabi beri jalan, Nabi beri rangsangan, semangat, motivasi untuk para sahabat melakukan kebaikan. Kalau kita berada di PKP ataupun kita berada di rumah semata-mata dalam tempoh yang sangat lama, ataupun dikuarantinkan dalam hospital dan sebagainya, apa peluang yang kita boleh? Kita akan senaraikan apakah amalan ataupun apakah perkara yang telah disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya tentang ta'un. Bagaimana beliau menyarankan beberapa perkara lah. Nanti kita akan lihat pada hujung siri nanti, insya-Allah. Baik, jadi para sahabat tadi yang semangatnya sangat luar biasa, mereka memerhati, mereka meneliti apa yang berlaku di sekitar para sahabat yang lain yang kayanya semayang macam kami semayang, berlumba-lumba dapat sahur pertama, dapat mereka para sahabat itu berpuasa, kami yang miskin tu puasa juga. Tapi bila mereka bersedekah, peluang itu tidak dapat dilakukan oleh sahabat yang ahli dusur. Jadi maka bertemu dengan Nabi, maka Nabi SAW menyatakan, bukankah Allah telah menjadikan kamu semua dalam kalian yang juga boleh bersedekah? Para sahabat, ya, yang ahli dusur, yang miskin ini pun
terkejut. Bagaimana boleh kami juga dikira sebagai amalan yang bersedekah walhal kami tak menyerahkan wang ringgit, harta kepada orang-orang lain? Ya, Nabi mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan kamu juga dapat melakukan sedekah? Maka Nabi SAW menyambung bahawa sedekah itu bukan sahaja dengan harta. Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah, setiap kali takbir itu sedekah, setiap kali tahmid itu adalah sedekah, setiap tahlil itu dikira sedekah. La ilaha illallah, membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca takbir itu adalah sedekah juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyuruh melakukan kebaikan, ya, kita jumpa anak kita, kita berada dalam rumah, kita disiplinkan mereka, kita ajar dengan apa yang mampu kita lakukan, itu juga adalah sedekah. Semua itu dikira sebagai sedekah. Dan mencegah kemungkaran juga adalah sedekah. Tidak boleh membazir, tidak boleh membuang masa, itu adalah sebagai sedekah juga, dikira sebagai amal soleh. Dan hadis ini telah memberi rangsangan kepada para sahabat bahawa di mana saja kita berada, peluang untuk melakukan kebaikan itu berada di mana-mana. Baik tuan-tuan dan puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, bagi kita sebagai umat Islam, kita sangat percaya bahawa ketentuan Allah Subhanahu wa taala mengatasi segalanya. Allah menjadikan ujian yang begitu dahsyat kepada kita dalam tempoh bermula daripada 18 hari bulan Mac 2020, PKP 1, PKP 2, seterusnya sekarang PKP 3. Sampai ke tahap ini kita berada dalam tempoh lebih kurang setahun lebih. Ya, kalau kita melihat dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang bertajuk Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un, ya, karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, tahun 1372 dan meninggal dunia, wafat pada 1449. Sekarang kita 2021. Karangan kitab ini, Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un, kitab wabak ini telah ditulis oleh ulama yang sangat besar. Ya, karangan itu telah terhasil pada 1400 tahun. Maknanya kalau kita lihat bumi Malaysia kita ni, kita berada di bumi Malaysia ini, kalau ikut sejarahnya 1511 Portugis datang menjajah negara kita. Maknanya sebelum karangan yang terdapat dalam cerita tentang wabak ini telah dihasilkan oleh seorang ulama yang sangat suhur, ya, Ibn Hajar Al-Asqalani, yang syarah kepada kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari, karangan yang sangat besar itu, yang menceritakan tentang wabak ini berlaku sangat banyak, sehingga kan kalau dibaca karangan kitab Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un ni, anak beliau 2 orang, ya, putrinya telah meninggal dunia kerana wabak. Menceritakan tentang wabak ini sangat dahsyat melanda kepada umat Islam seluruh dunia ketika itu, khasnya di bumi Mesir ketika itu. Ya, sebab Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, beliau berada di bumi Mesir, tak ada keluar ke bumi Mesir, melainkan Mesir saja, kecuali menunaikan ibadah haji dan umrah, itu saja ketika, ya, beliau hidupnya. Baik tuan-tuan dan puan, ya, kita melihat dalam proses wabak ini sedang melanda di bumi Malaysia ini, kesakitan yang ditempuh oleh umat manusia muslimin pada hari ini dikira sebagai alaihi wasallam, yang menceritakan bahawa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Hadis ini sangat penting dalam kita tempoh pandemik ataupun kita berada dalam tempoh wabak yang sangat menggusarkan kita, menakutkan kita semua orang. Ya, sebuah hadis Nabi yang memberi satu ketenangan kepada kita. Maksudnya daripada Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia telah bersabda, jika seorang hamba, iza maridal abdu, jika seorang hamba itu sakit, ia kena musibah, satu sakit, bala bencana, sakit, jika seorang hamba itu sakit, atau safara, ataupun melakukan musafir, perjalanan. Sebab musafir ni susah, penat, letih. Sebab itu bila musafir ada rukhsah untuk dibenarkan untuk kita solat secara jamak dan qasar. Sebab musafir ni memberatkan manusia pada hari ini. Nabi kata jika seorang hamba itu sakit, tak boleh bangun, sakit gigi, sakit apalah, demam dan sebagainya, tak mampu untuk melakukan kerja harian seperti biasa,
Jika seorang hamba itu sedang sakit atau melakukan musafir, maka akan dicatat baginya setiap amalan kebaikan, seperti mana biasa dikerjakan di saat dia tidak musafir dan ketika dia dalam keadaan sihat. Ulang balik tuan-tuan. Jika seorang hamba itu dalam keadaan sakit ataupun musafir, maka dicatatkan baginya amalan ketika sakit dan ketika musafir itu seperti mana amalan biasa yang dia lakukan ketika tak sakit, tidak musafir. Maksudnya ketika dia tidak musafir ataupun tidak sakit, dia berada di rumah Allah. Bila sampai waktu 5 waktu, dia tunai solat fardu 5 waktu, sembahyang Jumaat tak tinggal. Pada hari ini, pada ketika ini, yang boleh sembahyang Jumaat hanya 12 orang dalam negeri Perak. Yang boleh menunaikan solat fardu di masjid, di surau-surau, ada jumlah-jumlah yang tertentu yang tidak dibenarkan dalam tempoh pandemik ataupun COVID ini, ketika musibah wabak ini, ketika ta'un ini. Jadi bagi orang yang ketika sihatnya, ketika tak ada wabaknya, ujian yang sakit ini tidak melata, ketakutan yang melampau ini tidak kena. Pada ketika itu dia berlumba-lumba melakukan kebaikan, pergi tunai solat, baca Quran, pergi laungkan azan, pergi berdakwah dan sebagainya, melakukan ketaatan kepada perintah. Ketika itu dia buat ketika tidak sakit, tidak ada musibah dan sebagainya. Apabila dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya seperti mana dia ketika sihat. Contoh bagi orang yang berusia lanjut ataupun usia sampai ketika umur 80-90 tahun, tak mampu dia nak berjalan dengan kadar yang selesa nak pergi berjemaah. Ketika sihat dia umur 30, 40, 50, 60, dia berulang-alik ke rumah Allah, zihaban iyaban, pergi balik pagi, setiap kali pergi pagi balik, kemudian petang semayang fardu, dia pergi melakukan ketaatan, pergi bekerja siang dan malam untuk mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sakit dia rehat, ketika itu Allah gandakan, Allah kirakan amalan itu seperti mana dia diberi ujian. Dan Allah tahu dia ni aku bagi sakit ni, kalau dia tak diberi ujian sebegini rupa, dia akan melakukan kebaikan yang banyak seperti mana yang dia biasa lakukan. Sebab itu nikmat kesihatan yang kita perolehi pada hari ini, kemampuan kita untuk melakukan urusan dakwah ataupun kita urusan untuk mendidik, untuk menjadi orang yang taat kepada perintah Allah, kita kena laksanakan sehabis baik yang boleh kita lakukan. Lakukanlah dengan apa medium sekalipun. Contohnya kita tak boleh nak bercakap, kita tengok ada sisipan-sisipan doa yang boleh kita send kepada kumpulan grup-grup kawan-kawan kita, WhatsApp untuk mereka baca, untuk mereka sampaikan maklumat itu, maka kita menjadi orang tengah untuk menyebarluaskan perkara tersebut. Itu dikira sebagai amal soleh. Jangan kita pandang benda amal soleh itu satu benda yang besar saja. Yang kecil pun Nabi SAW menyatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, walau an talqa akhaka biwajhin taliq, rawahu Muslim. Maksudnya, Nabi pernah bersabda, jangan sekali-kali kamu meremeh-remehkan, kamu memandang enteng, mengecil-ngecilkan suatu perkara yang baik itu, walaupun perkara baik itu hanya berupa dengan menyambut senyuman dengan wajah berseri-seri kepada rakan taulan kita. Nabi kata jangan sekali-kali kita memandang kecil satu benda yang baik, walaupun kita benda tu simple aja, jumpa bagi salam, kemudian apabila kita bergaul dengan muka yang sangat ceria. Dan pada tempoh pandemik ni, apa benda yang boleh buat? Kita menutup wajah dengan mask, dengan pelitup muka, itu adalah benda yang sangat dituntut oleh agama pada ketika ini. Pada ketika ini hatta ada dalam beberapa isu, satu pada awal dahulu, bagaimana ustaz orang semayang yang tutup muka ni, macam mana sujudnya, bagaimana, pada ketika itu wajib untuk dia melakukan semikian rupa bila dia berjemaah pada tempoh atau jumlah dalam kapasiti tempat yang ramai. Pernah saya ada satu pengalaman ketika berada di tanah suci Mekah. Biasanya
ya apabila beberapa kalilah, tak adalah banyak kali, bila menunaikan ibadah umrah di tanah suci, ya apabila kita balik daripada menunaikan ibadah umrah di tanah suci, balik saja kita mengalami batuk yang sangat ekstrim, sangat kuat, ya, hinggalah pada tahun 2019, sebelum COVID-19 ini meratai seluruh dunia. Saya pergi dengan anak saya tu, ya, pergi, dan dalam tempoh tahun 2019 itu, setiap kali bila keluar melangkah daripada hotel kita duduk tu, saya memasang mask pelitup muka itu sepanjang masa bila berada berjemaah di Masjidil Haram itu. Bila semayang tu tutup, ya. Setiap kali pergi sebelum, ya, tahun 2019, balik tu 2 hari kena duduk hospital sebab ada kahak himpunan dalam paru-paru. Kita pergi tu, balik tu ada satu musibah yang kena pada kita. Jadi bila tahun yang 2019 yang terakhir lah setakat ni, kita pergi setiap kali, ya, kita semayang berjemaah di dataran Masjidil Haram, kita pakai pelitup. Dalam ketika tu ada Syekh Arab tu kata, ya, dia kata buka, tak boleh. Saya kata kita ada alasan yang munasabah untuk tutup. Dan dengan sebab musabab yang telah saya cuba lakukan eksperimen itulah, dari segi, ya, balik alhamdulillah, itulah sekali balik tidak kita berada di hospital untuk menerima rawatan. Yang 2 hari kena duduk, dikeluarkan kahak yang berkumpul di dalam, ya, dalam bau kita, nak kena keluarkan. Bermakna ketika solat berjemaah di Masjidil Haram ketika itu, badan kita terdedah dengan musibah ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada. Mungkin ketika solat berjemaah itu, ya, kuman-kuman bakteria melompat-lompat ketika itu dengan jemaah yang berada di sekitar kita, kena pada kita. Dan itu adalah benda yang wajar untuk kita pakai. Dan pada hari ini alhamdulillah tidak menjadi satu yang asing untuk pakai mask ketika melakukan semayang, ya, walaupun pada awal dulu ada yang makruh begitu begini apa semua, sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika aman, fatwa yang dikeluarkan ketika aman sangat berbeza fatwa yang dikeluarkan ketika musibah, pada ketika wabak dan sebagainya. Jadi sebab itu fatwa sentiasa berubah mengikut keadaan. Baik, saya nakalkan sebelum kita ada 10 minit lebih kurang untuk kita tamatkan sesi pada kali ini. Saya bawakan dalam bab yang kelima dalam karangan kitab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bagaimana mendepani perkara yang perlu dilakukan ketika wabak pandemik ini berlaku. Khasnya saya tu tak boleh keluar ni tuan-tuan. Memang depan rumah tu ada tali kuning. Kalau keluar dianggap boleh diambil tindakan. Kalau koyak benda tu kena denda RM25,000. Kalau keluar daripada rumah kena denda RM2,000. Kerana proses kuarantin itu berlaku. Baik, tuan-tuan, kuarantin ini adalah daripada Islam, ya, daripada Islam, ya. Baik, kita tengok bagaimana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mendepani bagaimana seorang yang duduk di kawasan yang terkena satu wabak yang mengganas, ya, kena redha. Yang pertama, apa adab orang yang berada dalam kawasan wabak yang tak boleh keluar ni? Pertama, disebut sebagai Imam Nawawi, ialah dia senaraikan mempraktikkan solat, mempraktikkan doa bagi golongan yang berada di kawasan tersebut. Apa contoh doa yang dilakukan yang telah disarankan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani? Yang pertama disebut ialah tentang doa kunut nazilah. Kita faham selama hari ini kunut nazilah ni ketika menerima Islam, menerima musibah, sebagaimana peristiwa yang berlaku pada Nabi SAW, Bi'ru Ma'unah, yang cerita tentang 70 orang sahabat dihantar untuk berdakwah, tiba-tiba dalam pertengahan jalan dibunuh 69 orang para sahabat, kemudian lari, ada beberapa orang lari, ya. Kata Imam Nawawi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, tentang kunut ini, ya, disyariatkan juga di saat bencana berlaku. Bermakna kunut nazilah ini boleh kita lakukan, ya, menurut kitab beliau iaitu ya, apabila seseorang itu memanjangkan kunut ketika menerima bencana, maka tidaklah aku membencikannya. Maksudnya,
Imam Asy-Syafi'i mazhab kita mengikut ijtihad yang beliau, ya, dapati bahawa bila ta'un datang dalam satu tempat tersebut, memang kunut nazilah itu doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan, ya, dengan doa kunut nazilah tersebut, ya. Baik, kemudian kita lihat yang keduanya, proses yang berlaku ketika wabak ini secara ringkasnya ialah yang berlaku proses kuarantin. Ya, apa yang berlaku di tanah Malaysia kita ini, apa yang berlaku ialah mengikut sunnah, ya, sunnah para sahabat radhiyallahu alaihim. Ya, bagaimana peristiwa Amir Jundi, kalau kita soroti sejarah, bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab, ia pergi menziarahi kumpulan Amir Jundi di Syam, iaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, kemudian bila bertemu mereka itu di pertengahan jalan, mereka bertemu di luar Syam, di kawasan wabak, mereka melakukan dialog dan sebagainya. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab pulang ke Madinah. Ya, pulang ke Madinah. Ya. Dan kita tahu peristiwa itu berdialognya, adakah kamu nak lari daripada, kata Abu Ubaidah Al-Jarrah kata kepada Sayyidina Umar, adakah kamu ingin lari daripada qada Allah, atafirru min qadarillah, adakah kamu nak lari daripada qada dan qadar Allah? Kata Umar Al-Khattab, aku pergi daripada qada Allah kepada qada yang lain. Dan dialog di antara dua orang sahabat besar ini sebenarnya bukan menunjukkan, ya, Abu Ubaidah Jarrah mempersoalkan tindakan Sayyidina Umar untuk pulang ke kota Madinah kerana takutkan penyakit, takutkan virus. Mana takut Allah ke takut virus? Bukan kerana takutkan virus tu, tetapi dialog yang berlaku antara dua sahabat besar ini, Abu Ubaidah Jarrah dengan Sayyidina Umar Al-Khattab ini ingin mengajar kita semua, ya, generasi yang selepas para sahabat itu, bahawa, ya, proses sunnatullah dalam atas dunia ini mesti mengikut sunnatullah. Kalau makan, ya, kenyang, kalau bakar, mati terbakar dan sebagainya. Itu maknanya sunnatullah itu, kalau kita masuk maka kita dijangkiti, ya. Kata orang kampung itu, kata, Ustaz, kenapa masjid tutup, ya, dalam tempoh PKP ni? Takkanlah Allah Ta'ala tak jaga rumah dia, ya. Maknanya dalam proses kehidupan kita ni ada yang masih belum faham secara asas basicnya, ya, sunnatullah. Apabila wabak itu melanda, masjid kita kena tutup kerana nak memeliharakan kepada nyawa. Contoh, tahun 2015 berlaku satu musibah besar, satu dunia, satu kren jatuh daripada luar Masjidil Haram. Kren itu jatuh dengan sebab halilintar ketika itu, bila mereka buat kajian yang lebih mendalam, ya, halilintar itu menyebabkan satu getaran dan pecah kren atas tu masuk ke dalam tempat mataf, tempat Kaabah itu sedang melakukan ibadah tawaf. Apa jadi? Ketika itu ratusan orang hancur kerana jatuh dia punya kren atas yang sangat tinggi, ribut yang sangat besar ketika itu tahun 2015. Dan umat Islam Malaysia ada 3 orang, seingat saya, yang telah meninggal dunia dalam Masjidil Haram ketika itu. Ya, nak ceritanya, tuan-tuan, adakah Allah tak menyelamatkan peristiwa itu? Itu rumah dia kot, ya, itu rumah Allah, Baitullah Al-Haram nombor 1, Masjidil Haram. Allah tak jaga ke? Tidur ke? Sampai ke tahap itu ada kumpulan yang mengeluarkan pendapat yang sangat-sangat yang tidak bertepatan dengan syariat Allah. Setiap benda yang berlaku itu Allah jadikan, ya, satu perkara itu ujian yang berlaku itu adalah satu rutin yang berlaku, ya, wabak datang, sakit datang, kematian datang, itu adalah ujian daripada Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali ila akhir ayat. Pasti kami akan uji manusia, tak kira lah di mana. Ya, para nabi dulu, ya, begitu juga menerima ujian yang begitu dahsyat. Baik, tuan-tuan, jadi apabila berlaku dialog itu, kita sambung sikit lah, tuan-tuan, ya, sikit lagi. Bila balik Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar tak sampai Madinah, dia tulis surat, tulis kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, jangan kamu, sebab Sayyidina Umar ni sayang sangat Abu Ubaidah ni, ya, dia kata,
kamu jangan duduk diam bila aku hantar surat ini sampai surat pada kamu Abu Ubaidah, segera kamu balik ke Madinah untuk menyelamatkan diri kamu. Abu Ubaidah dia membalas surat. Bila dapat dia balas surat, aku redha dengan ketentuan ilahi, aku bagian tunggu dengan Amir Jundi, aku dilantik sebagai ketua Amir Jundi, ketua kepada bala tentera yang hendak meruntuhkan kerajaan Parsi ketika itu, ya. Kemudian dia tetap duduk di situ dan akhirnya dia menerima wabak tersebut dan dia mati syahid. Dan sebelum dia mati, fastakhlaf, dia kata minta ganti siapa Amir Jundi selepas Abu Ubaidah Jarrah itu di Syam tersebut, diganti oleh Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal pun begitu juga, ya. Apabila dia menerima, ya, lantikan menjadi Amir Jundi, ketua bala tentera tersebut, dia tetap dengan pendiriannya bahawa itulah, ya, dia punya qada dan qadar Allah untuk mendepani dengan wabak tersebut. Akhirnya, ya, min Jum'ah ilal Jum'ah, daripada Jumaat, tuan-tuan perhatikan, tengok betapa dia sanggup menerima wabak tersebut, tak dikeluar. Maknanya Nabi sebut, bila kamu dengar satu wabak itu, jangan kamu keluar, yang luar jangan masuk. Itu yang asas yang berlakunya. Jadi apabila berlaku begitu, apa jadi? Ya, Muaz bin Jabal, anaknya 3 orang, 2 puteri mati Jumaat demi Jumaat. Jumaat ini mati puterinya yang pertama. Ya, Masya Allah, pada Jumaat yang keduanya, puteri yang keduanya meninggal dunia, 2 orang. Kemudian Jumaat yang berikutnya meninggal puteranya, anak lelakinya meninggal dunia, dan akhirnya dia juga meninggal. Sebelum dia meninggal dunia dengan wabak tersebut, dia telah fastakhlif, diminta pengganti kepada Khalif Pak Amir Jundi itu, daripada Abu Ubaidah bin Jarrah pindah kepada Muaz bin Jabal, daripada Muaz bin Jabal pergi kepada Amr al-As. Ya, Amr al-As diambil. Maka bila tukar Amr al-As, maka dia ubah dia punya strategi mendepani kuman virus ataupun taun pada ketika itu. Dia buat tafarraqu wa tabajjalu wa tajabbalu. Tafarraqu, maksud tafarraqu ni pecah-pecahkan. Contohnya bila naik Amir Jundi yang ketiga ini, iaitu Amr al-As, dia tafarraqu, dia pecah-pecahkan. Yang demam sekian, yang batuk sekian, yang kumpul, dia buat satu kepung-kepung. Itu namanya kuarantin tu. Kalau mati satu kelompok tu, mati satu habis. Bila dah habis dia punya lengkungan virus itu, bila dah mati, maka mati semua. Kuman tu tak merebak keluar. Kuman dia tak berjalan, orang yang berjalan. Kuman tu mengikut orang. Itu yang menjadi punca kepada wabak itu beredar dalam masyarakat dunia pada hari ini. Jadi kuman tu tak berjalan. Yang berjalannya manusia yang tak mahu ikut peraturan yang telah ditetapkan. Kata Amr al-Asadi, tafarraqu, pecah-pecahkan. Fatajabbalu, maksudnya jabal ni maksudnya bukit. Ya, siapa dia buat saringan demi saringan demi saringan, yang pulih dia naik ke bukit, tempat yang tinggi. Fatajabbalu. Maka proses ini bila berlaku oleh Amir Jundi yang ketiga, wabak amwas yang memakan jutaan manusia, ratusan orang yang mati ketika itu, wabak amwas ataupun taun amwas ini, ya, dia telah dapat dikekang, dapat dikawal. Itu merupakan sunnah Khulafaur Rasyidin yang kita buat pada hari ini. Tutup ketika itu rumah-rumah Allah apa semua. Ya, dan kalau kita lihat kepada buku Bazlul Ta'un ni, ya, dia menyenaraikan juga di antara beberapa cara Imam Ibnu Sina menggunakan cuka, menggunakan alkohol, kemudian menggunakan benda-benda yang dingin, mentos ni, benda yang dingin untuk mengawal, melemahkan kuman yang ada itu. Ya, ada beberapa teknik yang telah disebut dalam karangan kitab beliau. Baik tuan-tuan dan puan, ya, saya kira ia di antara perkara yang pertama yang kita boleh buat dalam tempoh wabak ini. Pertamanya, perbanyakkan doa. Di dalam buku ni sangat banyak doa tuan-tuan. Ya, saya bacakan doa yang telah disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Nanti kita akan tamatkan dengan bacaan doa ketika wabak itu. Ya, kemudian yang kedua, poin yang keduanya berlaku kuarantin. Amir Jundi tadi cerita tentang di Bilad Syam, dengan negara Syam. Ya, kemudian
doa-doa yang Nabi SAW senaraikan beberapa banyak doa. Kalau tuan-tuan ada kitab ya Al-Azkar Imam An-Nawawi menyenaraikan banyak doa-doa ketika musibah itu sedang melanda. Baik, saya kira sekadar itu tuan-tuan. Ya, moga-moga kita dapat faedah bersama. Peluang yang kita lakukan pada hari ini, perbanyakan ingat ya, ketika wabak ini melanda kepada kita, duit yang banyak tak dapat kita gunakan. Saya ya, duit ada tapi duit tu tak laku sekarang. Terpaksa orang hantar makanan, nak makan, hantar ikan ya, hantar beras, gula ya. Duit yang ada tu tak laku pada ketika ini. Kita tak boleh nak keluar ya. Itu adalah satu gambaran bahawa kedekatan manusia, kudrah manusia ini sangat terhad. Ada bidang tempat yang boleh kita lakukan, ada benda yang tak boleh kita lakukan. Maknanya kesemua ya, alam ini keseluruhannya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tak boleh berkuasa sepenuhnya. Baik tuan-tuan dan puan, baik kita angkat doa sama-sama, mohon ilahi Allah cabutkan ya, permudahkan kita dalam bumi dunia ini seluruhnya, dicabutkan wabak ini sepenuhnya. Ya, wabak ini dicabut oleh Allah. Tentera kecil ini sebenarnya dia ada tugasnya. Dia belum sempurna lagi tugasnya untuk menarik nyawa-nyawa yang berada dalam mana-mana kawasan. Tercatat di situ siapa yang tercatat, maka selepas selesai tugasnya dia akan hilang ya, insya-Allah. Dalam kajian karangan kitab Imam dahulu, biasanya wabak ni di antara 2 hingga 4 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Ya, itu dia punya. Baik tuan-tuan, auzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أنزل الرحمة والسكينة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم كما شفعت نبينا فينا فأمهلنا وعمر بنا منازلنا ولا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم سلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا يا رب العالمين. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، لا إله إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.